Kembali pada sesi kelas online, itu Geografi Term 3, Part 4 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia. Okey, bersama saya Cikgu Isfazli akan belajar hari ini adalah 3 standard pembelajaran, iaitu yang pertama adalah menghuraikan 4 faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Yang kedua, menjelaskan melalui contoh 5 kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Yang ketiga, merumuskan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu 4 faktor yang mempengaruhi taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, yang pertama, bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi adalah faktor yang utama dalam mempengaruhi keberbahagiaan tumbuhan di Malaysia, iaitu yang pertama, tanah pamah. Okey, tanah pamah. Okey, tanah pamah biasanya hutan seperti hutan hujan tropika, hutan paya, hutan pantai. Okey. So, tanah tinggi pula, yang kedua adalah tanah tinggi. Tanah tinggi ni biasanya hutan gunung. Hutan gunung tumbuh di kawasan tanah tinggi. So, apa yang dimaksudkan dengan tanah pamah adalah tanah pamah yang iaitu tanah yang ataupun permukaan bumi yang kurang daripada 180 meter. Manakala tanah tinggi melebihi 180 meter. Okey, 180 meter dari aras laut. Okey, faktor yang kedua adalah saliran. Saliran ni merupakan ejen yang sangat penting untuk tumbuhan membezakan tumbuh-tumbuhan di Malaysia, iaitu saliran terbagi kepada dua, iaitu saliran baik dan saliran buruk. Saliran baik ni contohnya tumbuh-tumbuhan seperti hutan hujan tropika, hutan pantai dan hutan gunung. Manakala saliran buruk terdiri pada hutan paya air tawar dan paya air masin, iaitu kawasan yang rendah dan air yang bertakung. Okey, faktor yang ketiga, faktor tanah. Okey, tanah ini adalah medium untuk tumbuhan hidup. Okey, dan jenis-jenis tanah utama yang terdapat di negara kita adalah tanah aluvium. Okey, kita kenali bahawa tanah aluvium ni sangat sesuai untuk penanaman padi dan juga untuk tumbuhan hujan tropika. Okey, tanah laterit. Tanah laterit ni adalah tanah yang sesuai untuk hutan tropika dan juga hutan gunung. Okey. Tanah yang ketiga adalah tanah pasir. Tanah pasir untuk hutan pantai. Okey, sebab pasir biasanya terletak di kawasan pantai berpasir di pantai timur semenanjung Malaysia. Okey, yang keempat adalah tanah lumpur dan tanah gambut. Tanah lumpur dan gambut ni sesuai untuk hutan paya. Sama ada paya air masin ataupun paya air tawar. Hutan paya air masin banyak paling sesuai tanah lumpur. Okey, biasanya tanah paya air masin ni bermula daripada Kuala Perlis hinggalah ke Sabak Bernah ataupun Kuala Selangor. Okey, di pesisiran pantai barat semenanjung Malaysia. Okey, kita tengok faktor yang keempat. Faktor yang keempat adalah faktor iklim. Iklim ni sangat penting untuk mempengaruhi pembesaran ataupun keberadaan hutan-hujan tropika yang utama di negara kita, sebab Malaysia terletak di garisan lintang khatulistiwa, mempunyai iklim khatulistiwa yang hujannya sepanjang tahun, iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. Hujannya tahunan melebihi 2,600 mm dan suhu adalah purata suhu tahunan adalah 27 darjah Celsius. Okey, sangat sesuai untuk keberbahagiaan tumbuh-tumbuhan di negara kita, terutamanya hutan hujan tropika. Okey, itu adalah faktor-faktor mempengaruhi keberbahagiaan tumbuhan di negara kita. Kita tengok pula yang 5 kepentingan tumbuh-tumbuhan. Walaupun ada banyak kepentingan keberbahagiaan tumbuhan di negara kita, namun kita khususkan kepada yang pertama adalah gambar ini adalah menunjukkan pokok tongkat ali, iaitu dalam konteks ini adalah hutan penting untuk perubatan dan kesihatan. Okey, ini adalah contoh pokok tongkat ali. Selain pokok tongkat ali ada kasih Fatimah, pokok serai wangi, okey, halia, petai, okey, semuanya digunakan untuk perubatan, sama ada perubatan moden ataupun perubatan tradisional. Yang kedua, hutan juga berfungsi sebagai memberi sumbangan kepada faktor ataupun kepentingan bahan mentah, iaitu bahan mentah kayu gergaji, kayu balak, okey,
untuk industri, pembuatan dan juga pembinaan. Okey. Yang ketiga, hutan juga bertindak sebagai habitat kepada flora dan fauna. Ini contoh habitat tapir. Ini satu kawasan hutan. Okey, yang keempat, kepentingan tumbuhan kepada negara kita. Okey, keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem iaitu saling kaitan antara komponen biotik dan abiotik. Hutan sebagai rumah ataupun habitat kepada ekosistem. Okey. Yang kelima, kepentingan tumbuhan yang kelima adalah kawasan tadahan. Okay. Hutan merupakan kawasan tadahan semula jadi kepada sebagian besar di negara kita. Okay. Memerlukan kawasan tadahan. Okay. Hutan bertindak sebagai satu kawasan yang menakung air ataupun kawasan yang membekalkan air bersih pada kehidupan negara kita. Okey, terutamanya kawasan tadahan, sama ada tasik ataupun empangan. Okey, itu adalah 5 kepentingan tumbuhan di negara kita. Kita tengok pula kesan positif dan kesan negatif daripada pelbagai tumbuh-tumbuhan di negara kita. Kita tengok kesan positif. Kesan positif iaitu yang pertama adalah program pembangunan hutan. Program pembangunan hutan boleh dibuat dengan pelbagai, contohnya penanaman semula hutan. Okey. Yang kedua, kesan positif kedua adalah perhutanan semula. Apabila sesuatu kawasan hutan itu diteroka, perlulah adanya program perhutanan semula, sama ada ditanam pokok jati, pokok sentang, pokok akasia. Okey. Iaitu pokok-pokok yang cepat matang. Okey. Yang ketiga, kesan positifnya, taman negara. Hutan jika dikekalkan taman negara memberi manfaat yang besar kepada sektor pelancongan dan kepelbagaian biodiversiti negara kita. Taman negara dipelihara oleh Jabatan Perhilitan ataupun Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Hutan simpan kekal. Hutan simpan kekal ini juga menjadi diwartakan sebagai kawasan hutan simpan. Okey. Dan setiap negeri juga ada hutan simpan kekal. Okey, kita tengok pula 4 kesan negatif daripada aktiviti manusia terhadap kepelbagaian tumbuhan di negara kita. Yang pertama, ketidakseimbangan ekosistem. Apabila sebahagian kawasan hutan diteroka, akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Okay. Apabila habitat diganggu, akan menjejaskan komponen biotik dan abiotik. Okey, yang kedua, kesan negatif yang kedua adalah hakisan tanah. Hakisan tanah apabila hutan ditebang, hutan ditebang, tanah akan terdedah kepada ejen-ejen hakisan seperti air hujan. Okey, menyebabkan hakisan tanah. Kesan negatif yang ketiga adalah kawasan tadahan hujan terganggu. Kawasan tadahan hujan kita belajar sebelum ni adalah sebahagian besar adalah faktor kawasan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang menyerap ataupun menakung air, menyimpan air. Okey. Dan yang keempat adalah kesan negatif yang keempat adalah kepubusan flora dan fauna. Kalau kita tengok kepubusan flora dan fauna, terutamanya fauna, okey, bilangan harimau dah semakin berkurangan. Bilangan tapir, badak sumbu, okey, orangutan, okey. So ini adalah kesan positif dan kesan negatif akibat daripada kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi di negara kita. So kita jumpa lagi pada sesi kelas yang akan datang dengan tajuk yang berlainan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.